Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ramai orang yang bersorak-sorak gembira kononnya Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya. Rupa-rupanya tanpa pengetahuan Anda, ini berita buruk untuk Perikatan Nasional yang tak pernah kita tahu. Saya pun baru tahu apabila membaca dalam Harapan Daily. Harapan Daily melaporkan bahwa dalam keputusan PRN baru-baru ini, 18 calon Perikatan Nasional hilang deposit, manakala 19 kerusi muda atau 19 calon daripada parti muda turut mengalami nasib yang sama, hilang deposit. Jadi, adakah ini sesuatu yang perlu dibanggakan oleh Perikatan Nasional dan Muda? Nampaknya, rupa-rupanya 18 calon ini daripada Perikatan Nasional ini juga telah ditolak oleh rakyat. Seramai 96 calon yang bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri dan PRN 6 Negeri semalam terpaksa berputih mata apabila kehilangan wang deposit masing-masing. Situasi itu menyaksikan semua calon daripada Ikatan Demokratik Malaysia, iaitu Muda, terpaksa melepaskan kesemua deposit mereka apabila kecundang dalam cubaan merebut tempat di 20 dun yang ditandingi parti itu. Sementara itu, Perikatan Nasional pula menyaksikan 18 calon mereka hilang deposit, seperti infografik yang dikongsi pengguna media sosial. Berikut ialah jumlah calon hilang deposit mengikut parti. Parti Bebas, 39 calon telah kehilangan deposit. Parti Muda di tempat yang kedua dengan 19 calon kehilangan deposit, manakala di tangga yang ketiga daripada Parti Perikatan Nasional dengan 18 calon kehilangan deposit. Manakala di tempat yang keempat pula ialah PRM sebanyak 13 calon yang kehilangan deposit. Di tangga yang kelima ialah PSM dengan 4 calon kehilangan wang deposit. Di tangga yang keenam, PFP daripada mendapat ataupun telah pun 2 orang calon kehilangan deposit. Dan yang ketujuh, yang terakhir ialah PUR turut kehilangan 1 kerusi ataupun 1 calon mengalami kehilangan wang deposit. Secara totalnya ataupun secara jumlah keseluruhannya 96 calon kehilangan wang deposit. Daripada senarai ini yang membanggakan ataupun yang mungkin membuatkan Perikatan Nasional terkejut ialah apabila tidak ada satu pun ataupun tiada dalam senarai ini seorang pun calon daripada Pakatan Harapan BN yang kehilangan wang deposit. Ini bermakna calon-calon daripada gabungan PHBN masih dipilih sebagai calon ataupun sebagai wakil rakyat walaupun mungkin kalah, dan menunjukkan memang ada penerimaan di kawasan tersebut tetapi mungkin kalah disebabkan faktor-faktor tertentu. Manakala Pakatan Harapan BN pula berjaya mengekalkan semua kerusi yang ditandingi wang pertaruhan mereka. Setiap calon yang bertanding akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 atau 12,5% undi daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira. Untuk rekod bagi undi popular keseluruhan pada PRN kemarin, PHBN berjaya memperoleh 3,399,472 undi, manakala Perikatan Nasional meraih 3,382,466 undi. Undi kepada Kerajaan Perpaduan lebih 17,006 berbanding Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa di dalam kemeriahan Perikatan Nasional meraihkan kemenangan besar, kononnya kemenangan besar kepada mereka, rupa-rupanya
18 calon dalam Perikatan Nasional kehilangan deposit dan Muda 19 dan Pakatan Harapan BN langsung tiada kehilangan deposit. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin selepas keputusan diumumkan, begitu hangat dan begitu galaknya, begitu kuatnya suara Perikatan Nasional, khususnya daripada pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin, yang kononnya menghendaki mengarahkan Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Namun demikian, gara-gara lantangnya Muhyiddin Yassin menuntut Zahid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim meletakkan jawatan, akhirnya beliau sendiri terkena semula. Apabila apa yang beliau kata kini kembali semula kepada beliau. Ini apabila seorang pemimpin daripada UMNO memberikan peringatan, mengulang cerita semula dan mengingatkan semula netizen dan rakyat Malaysia bahawa bila Perikatan Nasional kalah teruk dalam PRN di Melaka dan Johor, Muhyiddin tak pula letak jawatan, kata Puan Zarkasi. Di dalam PRN atau Pilihan Raya Negeri di Melaka dan Johor, sebelum perubahan kerajaan beberapa tahun yang lepas, didapati Perikatan Nasional kalah teruk juga di Melaka dan di Johor. Tetapi Muhyiddin tetap tidak letak jawatan. Kenapa beliau tidak letak jawatan? Tapi menuntut pula Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi letak jawatan. Jadi, kenapa suruh orang tapi sendiri tak buat? Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Puan Zarkasi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi memulangkan paku buah keras kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin, susulan desakannya agar Presiden UMNO meletakkan jawatan. Muhammad Puan mempersoal mengapa Muhyiddin tidak meletakkan jawatan ketika PN kalah teruk di pilihan raya PRN Melaka dan Johor sebelum ini. Malah, Muhyiddin yang merupakan kelas mahkamah masih lagi kekal sebagai Presiden Bersatu. Beliau berkata, Muhyiddin jangan menuding jari, ia beban bersama. Mendesak Zahid letak jawatan bukan penyelesaian. Semua kena bertanggungjawab, kata Puan lagi. Muhyiddin angkuh bila suruh Zahid letak jawatan. Tapi ketika PN kalah teruk di Melaka dan Johor, dia pun tidak letak jawatan juga. Dia kekal Presiden Bersatu, sedangkan dia kelas mahkamah, katanya dalam kenyataan hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata, UMNO perlu mendapatkan balik sokongan orang Melayu dengan cara Menteri-Menteri UMNO perlu serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa Ahmad Zahid tidak perlu meletakkan jawatan seperti didesak pembangkang. Kuasa di tangan mereka. Sebab itu, UMNO mesti kekal dalam kerajaan perpaduan. PHBN perlu mengukuhkan kerjasama. Zahid sesuai pikul misi ini. Dia tidak perlu letak jawatan. Jangan melatah, ujarnya. Susulan keputusan PRN kemarin, Muhyiddin mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi untuk segera meletakkan jawatan. Beliau mendakwa ia sebagai tanggungjawab moral kerana menganggap adanya penolakan besar-besaran orang Melayu dan bukan Melayu pada PRN kali ini. Ilham Center pada semalam memaklumkan Perikatan Nasional masih tidak mampu menandingi undi popular gabungan PHBN biarpun menyapu 146 kerusi DUN PRN. Ketua Penyelidik Ilham Center Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berkata, secara umumnya analisis menunjukkan gabungan PHBN meraih 49.5% undi popular pada PRN ini, manakala PN pula memperoleh sebanyak 49.3% undi popular. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini supaya semua orang tahu bahawa dahulu ketika Muhyiddin kalah teruk di PRN Melaka dan Johor pun tidak letak jawatan juga. Jadi, Puan Zarkasi memulangkan paku buah keras kepada Muhyiddin dengan mengatakan bahawa dulu
kamu pun kalah juga teruk di PRN, Johor dan Melaka. Tapi kamu juga tidak meletakkan jawatan. Jadi, jangan menuding jari, kata Muhammad Puad Zarkasi. Muhyiddin angku bila suruh Zahid letak jawatan. Bila PN kalah teruk di Melaka dan Johor, dia tidak letak jawatan. Bahkan dia kekal Presiden Bersatu, sedangkan dia kluster mahkamah, kata Puad. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas keputusan rasmi PRN di 6 buah negeri diumumkan, ini satu kejutan yang paling besar, iaitu 2,000 kertas undi Sungai Kandis hilang. Jentera PH lapor kepada polis. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar. Adakah kertas undi ataupun pilihan raya akan dibuat sekali lagi di Sungai Kandis selepas berlakunya laporan polis tentang hampir 2,000 kertas undi Sungai Kandis hilang? Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan kalau benar ini berlaku, di mana perginya 2,000 kertas undi tersebut, ataukah ini hanyalah satu polemik semata-mata? Tapi dengarkan dulu ulasan dan laporan ini. Dipetik daripada Harapan Daily, sejak semalam kecoh apabila hampir 2,000 kertas undi di Dun Sungai Kandis didakwa hilang ketika proses perjumbahan undi 12 Ogos lalu. Kehilangan sejumlah besar kertas undi hanya disedari calon Pakatan Harapan PH N49 di Dun tersebut, iaitu Zamawi Ahmad Mughani, selepas beliau merasakan kejanggalan kerana terlalu banyak kertas undi yang hilang, bukannya rosak. Malah, ketika itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR didakwa hanya mengumumkan 110 kertas undi hilang, sedangkan jumlah sebenar adalah 1,964. Susulan itu, Jentera Pilihan Raya PH Dun Sungai Kandis tampil membuat laporan polis berkaitan isu kiraan undi yang didakwa meragukan. Laporan itu dibuat Syari Abdul Malik, iaitu wakil calon Muhammad Zawawi Ahmad Mughani di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam di sini kira-kira pukul 3.56 petang tadi. Syari berkata, beliau dan jentera mendapati berlaku keraguan di pusat-pusat mengundi di Dun tersebut, termasuk melibatkan 1,964 undi yang tidak dikembalikan. Biarpun kita kerusi kalah dengan hanya 167 undi, perkara ini dianggap keraguan besar kerana semua undi yang dinyatakan tidak dimasukkan dalam peti undi. Kita ada membuat bantahan namun kurang dilayan dan perlu membuat laporan polis serta petisyen bagi tindakan lanjut, katanya ketika ditemui media di luar perkarangan IPD itu. Pertembungan tiga penjuru kerusi itu dimenangi calon Perikatan Nasional Wan Zahanurin Ahmad dengan majoriti 167 undi selepas memperoleh 28,926 undi, menewaskan Muhammad Zawawi dengan 28,759 undi dan Alferena Safira Sarif dari Pakatan Ikatan Demokratik Muda 1,341 undi. Sementara itu, pengarah pilihan raya Dun itu, Saril Sahwkat Ali, berkata, pihaknya memandang serius perkara berkenan dan mengharapkan siasatan dilakukan. Kami juga sudah mendapatkan nasihat pengamal undang-undang bagi membuat laporan polis mengenai isu tersebut. InsyaAllah, kelepas ini kami akan membuat tindakan susulan dengan petisyen di mahkamah, katanya lagi. Pada pilihan raya kecil PRK 2018, Muhammad Zawawi menang di Dun berkenan dengan majoriti 5,842 undi selepas menewaskan calon BN Datuk Lokman Nur Adam. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar dan ini satu perkara yang mungkin akan membuatkan pengundian di
buat sekali lagi ataupun keputusan PRN dibatalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan paling menarik, berita baik untuk ahli PKR, Pakatan Harapan, dan tentunya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Sebenarnya referendum tidak menjadi, Anwar boleh terus kekal hingga hujung penggal. Wah, ini referendum yang menurut Muhyiddin Yassin katanya referendum Anwar gagal, kata Muhyiddin. Tapi sebenarnya referendum itu tidak menjadi, dan berita baiknya untuk semua ahli Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat ialah Anwar boleh terus kekal hingga hujung penggal. Keputusan PRN 6 negeri pastinya sudah diketahui keputusannya oleh kita semua. Apapun keputusannya, yang penting sekali ialah Pakatan Harapan BN berjaya mengekalkan 3 negeri yang selama ini dikuasainya, dan begitu juga dengan Perikatan Nasional yang turut berjaya mengekalkan 3 negeri takbirannya. Asasnya, sementara PN beria-ia mahu menjadikan PRN kali ini sebagai referendum kepada Kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, keputusan seri 3 sama yang diterjemahkan oleh Undi Rakyat memberi erti bahawa referendum itu langsung tidak menjadi. Referendum apa namanya kalau satu negeri PH pun gagal ditawan oleh Perikatan Nasional? Kejayaan PN memenangi banyak kawasan di majoriti Melayu menjadikan UMNO semakin tidak bermaya serta menafikan kemenangan 2/3 Pakatan Harapan BN di Selangor. Ia pada hakikatnya tidak menggugat sama sekali kedudukan Anwar di peringkat pusat. Anwar boleh terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga hujung penggal kerana semua elemen kemenangan PN itu sama sekali tidak membuatkan Anwar tercedera, berdarah atau luka. Jika tidak sabar menunggu PRN 16, Anwar hanya boleh dijatuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Mesti ada keberanian. Dengan Muhyiddin Yassin, mesti ada keberanian mengusulkan undi tidak percaya di Parlimen dalam waktu terdekat ini. Tanpa keberanian membawa usul undi tidak percaya tersebut, sebaliknya hanya menjerit dalam sidang media saja, mendesak Anwar Ibrahim letak jawatan, tiada apa-apa yang berubah kerananya. Harus diingat, yang akan mengundi jika usul tidak percaya dibawa di Parlimen ialah ahli-ahli Parlimen. Manakala adun-adun yang baru menang semalam tidak menyumbang apa-apa undi untuk menjatuhkan Anwar, melainkan sekadar boleh menjerit di luar pagar Parlimen saja. Kepada Muhyiddin, berhentilah mendesak Anwar Ibrahim letakkan jawatan susulan keputusan PRN ini, dan lebih baik beliau mengarahkan menantunya balik segera daripada luar negara untuk menghadap SPRM terlebih dahulu. Begitupun dengan keputusan PRN semalam, Anwar bermula sekarang tidak boleh lagi goyang kaki dan mengambil mudah cabaran PRU 16 akan datang. PRU 16 adalah titian silatul mustaqim yang sebenar bagi masa depan politik Anwar bersama Kerajaan Perpaduan yang sedang dipimpinnya. Beliau mulai sekarang harus berani melakukan rombakan besar-besaran dalam struktur dan jentera di sekelilingnya. Daripada menteri-menteri kabinet, agensi propaganda kerajaan, sayap penerangan parti dan lain-lain lagi. Bermula esok, perkara terpenting yang harus Anwar lakukan ialah memastikan sebuah jentera di sekelilingnya betul-betul berfungsi dan memberi nilai tambah kepadanya. Mana-mana yang tidak berfungsi dan tidak berbuat apa-apa sepanjang kempen PRN lalu haruslah dirombak, dipecat atau ditukar penerajunya. Tempoh masa kira-kira 4 tahun daripada sekarang sehingga PRU 16 yang dijangka pada 2027 hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk menarik dan menambah lagi sokongan rakyat. Bukan semata-mata untuk memberi orang tertentu dengan jawatan dan gaji lumayan semata-mata. Tidak kiralah Melayu, Cina, India dan lain-lain, semua kaum sebagai rakyat Malaysia mesti disatukan untuk bersama-sama membina negara secara harmoni melalui jenama Kerajaan Perpaduan ini. Sentimen kaum dan agama yang menjadi modal politik PN hendaklah ditangani dengan bijaksana
dan tidak dibiarkan berterusan begitu saja, meruntuhkan perpaduan yang menjadi asas negara ini dibina. Mendepani cabaran yang ada di hadapan, jenama kerajaan perpaduan adalah resipi terbaik untuk membina negara dan memastikan Malaysia yang pelbagai kaum ini terus bergerak ke hadapan dengan cemerlang. Di tangan Anwarlah kini bagaimana untuk meletak rempah ratus, cili, garam, gula dan lain-lainnya dimasukkan dengan sempurna agar hidangan yang disiapkan bukan saja cantik hiasannya tetapi juga enak untuk dinikmati. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekarang anda menentukan komen anda. Apakah anda juga setuju dengan laporan kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.